Hai guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini dan pada kali ini saya akan berkongsikan tips bagaimana korang boleh beli nombor 4D yang mempunyai peluang yang besar atau peluang yang tinggi untuk menang dan naik ke podium carta keputusan 4D. Kat sini saya nak ingatkan yang tips ini saya berikan hanyalah berdasarkan pengalaman saya semata-mata dan mungkin ada ramai yang kurang bersetuju dengan cara ini. Sebab lain pemain, lain pula cara mereka untuk bermain nombor. Kenapa saya katakan begini? Sebab ada pemain yang memang akan beli nombor yang sama setiap kali cabutan atau draw, sama ada itu adalah nombor kenderaan mereka ataupun nombor peribadi diorang. Jadi, diorang tak perlukan tips seperti mana yang saya akan kongsikan di sini. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, jom saya kongsikan langkah-langkah yang korang kena buat sebelum membeli nombor 4D. Langkah pertama, kenal pasti nombor 4D yang hendak dibeli. Ada pelbagai cara yang kita boleh dapatkan nombor angka yang kita nak pilih. Sebagai contoh, dalam video-video saya yang sebelum ini, sama ada dari mimpi, kejadian di depan mata atau nombor peribadi si pemain loteri mahupun nombor kenderaan si pemain tersebut yang memang sering kali dia beli pada tiap-tiap hari cabutan loteri. Jadi, korang kena tetapkan nombor apa yang hendak dimainkan dahulu. Selepas nombor 4 angka itu ditentukan, kita pergi ke langkah nombor 2 iaitu semak nombor angka 4D tersebut di dalam carta nombor. Langkah nombor 2 ni adalah part yang paling penting untuk menentukan sama ada angka tersebut akan masuk podium ataupun tidak. Jadi, langkah pertama yang korang kena buat ialah korang kena dapatkan carta nombor ini daripada Google Search. Ada banyak carta yang ada di website dan antaranya adalah carta Plan B, carta Datuk Chai, carta ramalan 4D, carta senja dan sebagainya lah. Korang juga boleh dapatkan carta ni dari mana-mana page di Facebook yang ada dikongsikan pada hari cabutan tarikh tersebut. Selepas dapatkan carta-carta yang saya sebutkan tadi, korang dah boleh semak nombor angka korang berdasarkan carta tadi. Buatkan susunan angka dalam carta seperti bermain silang kata atau silang nombor. Sebagai contoh, nombor angka yang korang telah tentukan tadi adalah 1, 2, 3 dan 4. Korang cuba cari dan buatkan silang nombor di dalam carta pada tarikh tersebut. Sekiranya ada, maka peluang untuk susunan angka tersebut masuk ke dalam cabutan hari itu adalah tinggi. Akan tetapi, korang kena buat perbandingan susunan di beberapa buah carta lagi. Jangan hanya gunakan satu carta sahaja sebab dengan gunakan beberapa carta yang menguatkan lagi kebarang kalian susunan angka tersebut akan masuk dalam carta podium pada tarikh cabutan hari itu. Tambahan untuk tips membeli susunan angka ini adalah lebih baik kalau korang beli susunan nombor ni secara iBox ataupun menyeluruh. Tapi kalau korang memang yakin dengan nombor susunan lurus sahaja, korang boleh je beli. Cuma peluang dia agak tipis lah sikit berbanding pembelian angka pusingan menyeluruh. Selepas dah confirm susunan angka yang korang pilih tu dapat naik podium sebab dah ada dalam kebanyakan carta kan. Jadi tibalah masa kita masuk ke langkah ketiga iaitu mengenal pasti rumah loteri yang korang akan bertaruh untuk membeli susunan 4 angka tadi. Untuk menentukan mana satu rumah loteri yang korang nak bertaruh, pertama sekali, korang kena tengok pada bajet korang yang ada sama ada mampu ataupun tidak untuk bertaruh di kebanyakan rumah loteri. Tips yang pertama untuk langkah ini, korang tengok balik pada carta yang korang rujuk untuk susunan nombor tadi. Biasanya, di atas atau tepi carta, dah ada logo atau lambang rumah loteri yang korang boleh beli. Jadi, itu adalah rumah-rumah loteri yang para pencipta carta silang nombor rujuk untuk membuat carta tadi. Tips kedua, semakin banyak rumah loteri yang korang bertaruh, semakin tinggi peluang nombor korang naik ke dalam podium keputusan cabutan. Tips ketiga, beli juga susunan nombor menyeluruh atau dalam istilah pemain 4D ialah PAU ataupun box. Tengok pada bajet korang lah. Kalau mampu, korang boleh PAU saja nombor tersebut. Tapi kalau korang kurang bajet, korang boleh beli iBox saja nombor tersebut. Kita masuk langkah yang keempat iaitu penentuan pembelian loteri secara sah ataupun black market. Kat sini saya nak kongsikan ada beberapa cara untuk membeli loteri iaitu secara sah ataupun tidak sah. Tetapi tidaklah terlalu terperinci. Yang saya nak kongsikan hanyalah maksud sah. Sah bermaksud kedai loteri yang telah diiktiraf oleh kerajaan dan mereka ni telah dicukaikan. Manakala kedai loteri yang tidak sah adalah penjual-penjual loteri yang bergerak secara senyap ataupun diam-diam dan disebut sebagai black market. Seiring dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang, ada pelbagai cara pembelian nombor loteri, terutama sekali dengan menggunakan beberapa aplikasi dari smartphone, terutama sekali dari aplikasi judi online.
Walau bagaimanapun, cara pembelian tradisional iaitu dengan mengunjungi kedai loteri seperti Sport Toto, Magnum 4D, Damacai, K-Sweep dan sebagainya masih lagi dipraktikkan. So, korang boleh je pilih mana-mana cara yang memudahkan korang untuk membuat pertaruhan. Kesimpulannya, ini hanyalah langkah dan tips yang saya dapat kongsikan berdasarkan pengalaman saya sepanjang setiap kali ingin bertaruh di loteri. Sekali lagi, saya ingatkan bahawa langkah dan tips ini tidaklah semestinya menjadi kepada semua orang. Lain orang, lain caranya bertaruh. Menang atau kalah itu adat bertaruh. Nasib dan rezeki itu memang telah ditentukan. Cuma kita perlu sentiasa berusaha dan mencuba sehabis baik untuk memperoleh kemenangan. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.